Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bercerita berkenaan peti pertolongan cemas ataupun nama lainnya first aid. Sebelum saya pergi ke peralatan yang ada dalam peti pertolongan cemas, kita kena memahami apa itu pertolongan cemas. Pertolongan cemas adalah rawatan yang diberikan pada waktu awal kepada mangsa sebelum tibanya bantuan. Daripada perubatan. Apakah objektif penyelamat? Maksudnya apakah objektif orang yang melakukan pertolongan cemas? Pertama, mereka perlulah tahu cara untuk menyelamatkan nyawa, mengelak mangsa dari cedera lebih serius, mengurangkan kesakitan dan mengurus pemindahan pesakit ke hospital. Apa itu kecemasan? Situasi kritikal. Apa itu kecemasan? Kecemasan. Situasi kritikal yang mengancam nyawa seseorang. Selain itu, jika tidak diberikan rawatan awal, sakit akan menjadi lebih teruk ataupun boleh menyebabkan kematian. Kita pergi kepada peralatan yang terdapat di dalam peti pertolongan cemas. Kita tengok apa peralatan yang ada dalam peti. Mula kita ada antiseptik. Ini ke atas saja. Atas. Peralatan yang asas saja. Kita ada lotion kuning, iaitu krim lotion antiseptik. Dettol, pencuci. Okey. Selain itu kita ada juga krim untuk luka. Untuk bahagian pembalutan, kita ada pelekat gauze, iaitu gauze, putih kapas, wow bandage, WOW atau nama lainnya bandage putih. Bandage putih Dan kapas penyerap ataupun cotton wool. Selain itu, kita ada juga ubat-ubat makan seperti ubat gastrik dan ubat tahan sakit. Kita juga ada plaster untuk luka, gunting, glove, disposable glove, plaster untuk menampal pelekat gauze. Okey. Dan akhir sekali kita ada tweezer penyepit untuk menyepit atau mengangkat gauze selepas melakukan cucian. Kita akan masuk kepada bab yang seterusnya, iaitu kelencuran dan terbakar. Kelencuran dan terbakar terdapat 3 keadaan, di mana bahagian pertama, ini adalah kulit. Lapisan kulit terdiri daripada 3 lapis
iaitu epidermis, dermis dan hypodermis. Okey. Sebelah situ. Peringkat pertama, berlaku kebakaran atau kelecuran berlaku pada bahagian epidermis, bahagian atas. Kulit akan menjadi menggelembung dan akan berair. Jadi melembut dan berair. Peringkat kedua, kebakaran akan berlaku sehingga peringkat dermis, iaitu bahagian kedua kulit. Bahagian kedua. Dan peringkat ketiga, kebakaran atau kelecuran akan berlaku sehingga bahagian ketiga kulit, iaitu hypodermis. Kulit akan menjadi hitam dan mati. Hitam. Dia akan warna kulit hitam dan mati. Okey. Kita pergi kepada peringkat pertama, kebakaran. Contoh peringkat pertama. Katakan pelajar ini mengalami kebakaran pada bahagian tangan. Apakah yang perlu kita lakukan? Apa ni rawatannya? Rawatannya, Apa contoh rawatan? kita perlu menuang air ataupun membasahkan bahagian yang melecur. Basahkan bahagian yang Melecur, tuang dengan air yang mengalir. tuang hingga air itu mengalir. Selepas itu kita mengambil gauze yang basah, Okey. gauze yang basah Basah. dan tutup, Okey. Bos. Tutup dan kita balut dan menggunakan bandage. balut dengan Bandage. Nampak cara aku tak? Okey, baik. Okey. Selepas balut, kita perlulah menghantar pelajar tersebut untuk mendapatkan rawatan lebih lanjut. Ke hospital untuk rawatan. Okey. Itu saja. Seterusnya kita masuk bab luka dan kepatahan. Luka terbahagi kepada beberapa bahagian, iaitu luka terhiris ataupun incision. Incision macam terbelah. Terbelah. Okey. Luka terkoyak ataupun laceration, luka tikaman atau luka tembus, dan luka kena tembak, Dan luka tembakan. Kita akan pergi kepada demo. Seorang pelajar telah mengalami luka di bahagian tangan kiri. Kiri. Okey. Pada peringkat permulaan, kita perlulah mencuci terlebih dahulu bahagian yang terkena luka. Okey. Selepas mencuci bahagian tersebut, cuci dengan air biasa ataupun kita cuci, mula-mula kita cuci dengan air biasa, kita cuci dengan air biasa, kemudian kita cuci dengan antiseptik. cuci dengan Antiseptik. daripada antiseptik untuk ubat untuk Ubat basmi kuman. ubat untuk kita Okey. Jika luka masih mengalir, darah yang ada masih mengalir, darah masih mengalir, contohkan sekali kita perlulah menampal bahagian luka tersebut lepas tersebut dan menggunakan bandage dan gunakan bandage. Okey, untuk memberi tekanan kepada kanan kawasan yang berlaku pendarahan. dan stop bleeding lah Untuk menghentikan pendarahan untuk pendarahan. sebelum membawa pesakit ke hospital. Sebelum bawa ke hospital. Selain itu, terdapat 3 jenis luka yang kita boleh lihat.
luka di bahagian kapilari darah, salur darah kapilari, iaitu di bahagian ujung-ujung jari, di bahagian vena, salur darah vena, di bahagian atas, darah yang kita lihat mengalir, dan salur darah arteri Saudara Arteri yang kita lihat darahnya memancut. Saluran besar. Saluran darah yang besar yang kita lihat darahnya memancut keluar. yang besar. Kita tengok darah mancut. Okey. Jika berlaku kepatahan pada bahagian yang terluka atau tercedera, Luka dan patah. kita perlulah mengambil ampu untuk mengampu bahagian tangan pesakit. Contohnya kita menggunakan thumb split. Kita menggunakan split tangan Pilih. Untuk dia sokong tangan. untuk menyokong bahagian yang patah. Kita perlulah meletakkan di bahagian bawah. Kat bawah. Kita. Ya, Ya sudah. Okey. dan melakukan pembalutan untuk mengelakkan berlakunya pergerakan di bahagian yang patah. Kita perlulah memegang antara dua join. Sini je mana ni saya. Kita kena pegang dua join lah. Betul. Sebab itu kita perlulah menggunakan kain anduk Boleh balik makan malam ni. Masuk isu. Okay, cara menggunakan kain anduk yang betul, Kain. bahagian bucu perlulah diletakkan di bahagian belakang dan bahagian tampak di bahagian depan. Okey, bucu bahagian tepi perlulah diletakkan di bahagian belakang. Dan satu lagi diangkat dan ditarik ke bahagian sebelah lagi. Belakang ni kita perlulah mengikat dengan ikatan buku sila. Ikatan buku sila, ikatan simpul. Ikat dia. Sini ni boleh buka lah kan. Kita buka. Bukan ikatan. Dan kita perlulah mengemaskan bahagian Di bawah ni yang diampu. kemaskan. Mari kita mampu. Tangan ni banyak ni. Banyak ni orang. Banyak. Okey. Keadaan sakit selepas mendapatkan rawatan sebelum dihantar ke hospital. Sebelum kita hantar ke hospital. Yang penting kita perlulah memastikan keselesaan pesakit sebelum dihantar ke hospital. Besok sebelum kita hantar hospital. Okey. Topik yang seterusnya kita akan masuk kepada pengobatan dan pembalutan. Apakah peralatan untuk membalut dan penempatan? Okey. Pertama kita ada bandage saiz 4.5 cm, darab 7 cm, darab 7 cm. Yang kedua, kita ada bandage 10 cm, darab 7.5 cm. Dan yang terakhir, kita ada bandage 5 cm, darab 4.5 cm. 4.5 cm. 5 cm darab 4.5 cm. Selain itu, kita juga ada bandage anduh. Selain itu, nama lainnya anduh 3 segi.
Yang atas ni bahagian bucu. Dan bawah, dua bawah ni bahagian base. Bahagian tapak dia. Okey. Kita akan menerangkan cara untuk membalut di bahagian paha dan lutut. Di sini kita ada seorang pelajar yang mengalami kecederaan di bahagian paha dan lutut. Okey. Mula-mula kita perlu mengambil krim dan sapukan krim panas dan sapukan di bahagian lutut yang cedera atau membengkak disebabkan oleh impak daripada luar, pelanggaran daripada luar. Kita letak sedikit dan kita akan menggunakan bandage yang besar-besar. Bandage yang side besar. Peringkat permulaan kita akan membalut 2 kali di bahagian atas. 2 kali bahagian atas. Dan kemudian kita akan turun ke bawah. Turun ke bawah. Dan kita perlu mengemaskan balutan. Dan balutan itu perlulah antara 2 join. Di peringkat akhir balutan kita perlulah mengetilit 2 kali bagi mengemaskan balutan tersebut. Inilah contoh balutan yang telah siap. Seterusnya kita akan menerangkan berkenaan dengan CPR. Kita melakukan CPR ke atas pesakit yang lemas, tiada nadi dan tiada pernafasan. Kaedah yang perlu dilakukan sebelum melakukan CPR. Pertama, kita perlulah memastikan pesakit benar-benar tidak sedarkan diri. Are you okay? Are you okay? Are you okay? Jika pesakit tidak sedarkan diri, kita perlulah meminta seseorang menelpon ambulans ataupun meminta bantuan kecemasan. Selepas itu, kita perlulah memeriksa bahagian dalam mulut pesakit dengan menggunakan kaedah head teaching lift untuk memastikan tiada objek yang menghalang saluran pernafasan pesakit. Halang. Saluran. Okey. Jika tiada, kita cek bahagian nadi pesakit. Okey. Jika bahagian nadi tiada, kita boleh melakukan ataupun memulakan CPR dengan melakukan kaedah cara tekan di bahagian tengah dada sebanyak 30 kali 30 kali
30 kali. dan melakukan 2 kali hembusan. Ya. Hembusan. Kita perlulah melakukan cycle ini sehingga bantuan kecemasan tiba. Jika pesakit bernafas semasa kita melakukan CPR, kita perlulah berhenti dan memeriksa nadinya. Jika ada nadi dan bernafas sebelum bantuan tiba, kita perlulah meletakkan pesakit dalam posisi recovery, iaitu mengereng dan kaki terbuka untuk mengelakkan pesakit muntah atau tercekik. Untuk ataupun okay. Itu saja. Okay. So, terima kasih kepada Encik Fauzi atas sudi untuk bersama-sama dengan dalam video. Okay. So, dapat ribuan terima kasih kepada Encik. Diharap Encik pada masa yang akan datang sentiasa boleh membantu untuk video kepada pelajar-pelajar.